Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Yusof, pelajar sarjana falsafah pentadbiran dan pembangunan tanah Universiti Darul Jimara, bersama dengan dua orang penyelesaian saya, Dr. Robiah Suratman dan juga Dr. Wan Iblisam Fikri Wan Ismail, akan membentangkan kertas konsep yang bertajuk Pernyataan Awam dalam Penguasaan Kekuasaan Bahan Batuan Pasir dan Kuari di Negeri Sembilan. Dalam pembentangan ini, saya akan membentangkan 8 skop pembentangan, iaitu latar belakang kajian, pernyataan masalah, soalan kajian, objektif kajian, skop dan kepentingan, sorotan literatur, metodologi kajian dan juga perbincangan dan kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang kajian. Perkembangan industri pelombongan bahan batuan seperti pasir dan batu kuari telah menjadi salah satu penyumbang hasil terbesar kepada pihak kerajaan, lebih-lebih lagi hasil kepada sesebuah negeri. Dari Negeri Sembilan, aktiviti pelombongan bahan batuan, terutamanya pasir dan batu kuari, adalah antara penyumbang utama kepada pendapatan pihak berkuasa negeri. Pada tahun 2018, hasil pengeluaran permit pemindahan bahan batuan pasir lombong di bawah Seksyen 70 Kanun Tanah Negara, jumlah royalti yang dibayar oleh pengusaha pasir dan batu kuari pada kerajaan Negeri Sembilan adalah lebih kurang sebanyak RM34 juta. Jadi dalam kajian ini akan membentangkan mengenai kepentingan industri pelombongan pasir dan kuari, peruntukan undang-undang di dalam Kanun Tanah Negara, tarifan dan tindakan penguasaan di Negeri Sembilan, permasalahan penguatkuasaan bahan batuan kuari dan pasir, dan terakhir sekali adalah model pernyataan awam. Isu dan pernyataan masalah. Masih berlaku peningkatan kes pencurian pasir dan batu kuari walaupun pelbagai inisiatif telah dibuat oleh pihak berkuasa negeri Negeri Sembilan dan juga PTG Negeri Sembilan. Antara inisiatif yang telah dibuat adalah pembelian kenderaan penguatkuasa, penambahan pegawai penguatkuasa, penggunaan drone dan juga penggunaan sistem e-docket. Pindahan jumlah denda Kanun Tanah Negara di bawah Seksyen 425, iaitu denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun kepada denda tidak lebih RM500,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun. Jadual ini menunjukkan peningkatan kepada kompaun dan juga rampasan deposit bagi 3 daerah Seremban, Jemput Rembau pada tahun 2020 dan juga tahun 2021. Walaupun pelbagai penambahbaikan dan inisiatif telah dibuat oleh pihak berkuasa negeri, kes-kes seperti ini kerap berlaku dan menunjukkan peningkatan, dan secara tidak langsung ini boleh memberi tanggapan buruk kepada imej pengurusan, lebih-lebih lagi kepada pihak yang menjalankan penguatkuasaan. Mengapakah perkara ini berlaku adalah disebabkan ketiadaan prosedur operasi standard yang berkesan dalam penguatkuasaan. Apakah yang diperlukan adalah membangunkan dan menambah baik prosedur operasi standard, dan kajian ini diperlukan untuk menentukan apa yang perlu ditambah baik dan diseragamkan. Terdapat 4 soalan yang dapat dikenal pasti dalam kajian ini. Yang pertama, apakah amalan semasa dan prosedur di organisasi pentadbiran penguatkuasa di Pejabat Tanah dan PTG Negeri Sembilan. Yang kedua, apakah isu yang dihadapi oleh pengusaha dalam pematuhan undang-undang dan cabaran yang dihadapi oleh anggota penguatkuasa. Yang ketiga, apakah model pernyataan awam yang perlu dipertimbangkan. Yang keempat, bagaimanakah amalan semasa, prosedur dan prinsip pernyataan awam perlu dipertimbangkan untuk membentuk prosedur operasi standard bagi menambah baik urusan tindakan penguasaan bahan batuan pasir dan kuari. Pertama kajian adalah bagi menghasilkan prosedur operasi standard penguatkuasaan yang ditambah baik selaras dengan peruntukan perundangan di bawah KTN untuk tindakan penguasaan bahan batuan pasir dan juga kuari oleh pentadbir tanah di pentadbiran tanah negeri. Terdapat 4 objektif. Yang pertama, bagi mengkaji amalan semasa dan prosedur di organisasi pentadbiran penguatkuasa di Pejabat Tanah dan PTG Negeri Sembilan. Yang kedua, mengkaji isu pengusaha dan cabaran yang wujud dalam melaksanakan tindakan penguasaan. Yang ketiga, bagi mengkaji model pernyataan awam yang diperlukan. Yang keempat, menghasilkan prosedur operasi standard tindakan penguasaan ke atas kesalahan pelombongan bahan batuan pasir dan juga batu kuari. Skop kajian. Kajian ini akan memfokuskan kepada Negeri Sembilan yang dilihat sebagai kawasan potensi kajian dan juga akan mengkaji mengenai isu penguasaan ke atas kesalahan pelombongan bahan batuan pasir dan juga kuari. Melihat dari aspek permasalahan di peringkat pengurusan penguasaan, malah akan mengkaji cabaran-cabaran yang sering dihadapi, dan responden bukan sahaja terdiri daripada pihak pengurusan penguasa, malah akan melibatkan pihak pengurusan pasir dan juga batu kuari. Kepentingan kajian kepada pihak pengurusan kerajaan seperti pihak berkuasa negeri, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Sembilan dan juga pejabat daerah dan tanah. Kajian ini akan dapat mewujudkan dasar yang lebih tepat, mengatasi ketidaksan hasil, mewujudkan prosedur operasi standard yang dapat membantu aktiviti penguatkuasaan berjalan dengan lancar dan penyampaian perkhidmatan. Begitu juga pada pihak stakeholder seperti pengusaha bahan batuan pasir dan kuari dan juga orang awam. Mereka lebih memahami dan peka kepada perundangan dan memberi kerjasama yang baik kepada pihak pengurusan. Sorotan literatur. Di bahagian literatur, kajian ini akan mentengahkan mengenai pengenalan penguasaan undang-undang, pencegahan tanah kerajaan,
bahan bantuan, penguatkuasaan, penyataan awam dan juga rumusan. Kajian ini akan memberikan definisi penguasaan dan juga model penguasaan yang mempunyai 3 model, iaitu yang pertama, model strategi penguasaan pencegahan, model strategi penguasaan kerjasama dan perundingan, model strategi penguatkuasaan responsif, dan juga mengetengahkan faktor penguatkuasaan berkesan. Yang pertama, penguasaan strategik berdasarkan maklumat dan rasikan. Yang kedua adalah perundangan dan hukuman. Yang ketiga adalah penguatkuasaan tinta. Berikut adalah merupakan prosedur operasi standard aktiviti penguasaan bahan bantuan di Negara Sembilan. Yang pertama, SOP aktiviti 1 dan 2. Manakala ini adalah SOP aktiviti 3. Kajian ini turut akan memberi definisi penyertaan awam dan juga kepentingan penyertaan awam yang terbagi kepada 3, iaitu penyampaian maklumat yang tepat, berobjektif dan komprehensif. Yang kedua, mendapatkan pandangan dan idea. Yang ketiga, memberi impak kepada imej organisasi. Model penyertaan awam juga akan dibincangkan dalam kajian ini yang punya 4 model, iaitu yang pertama, model 8 peringkat penyertaan awam, model 6 peringkat penyertaan, model aktif dan pasif, dan model jelas. Ini adalah salah satu contoh model, iaitu model 8 peringkat penyertaan awam. Metodologi kajian. Bagi mencapai objektif yang pertama, iaitu mengkaji amalan semasa dan prosedur, kajian ini akan menggunakan data primer, temu bual, pemerhatian lapangan, data sekunder melalui KTN, perkeliling garis panduan dan juga laporan. Kaedah menganalisis data adalah menggunakan analisis catatan harian fakta dan teori, analisis kandungan dan juga analisis dokumen menggunakan aplikasi Atlas TI. Jangkaan penemuan adalah memahami peruntukan perundangan dan juga prosedur. Bagi mencapai objektif kedua, iaitu mengkaji isu pengusaha dan cabaran yang wujud dalam melaksanakan tindakan penguasaan, kaedah pengumpulan data menggunakan data primer untuk membuat pemerhatian lapangan dan juga data sekunder melalui KTN, perkeliling, garis panduan, laporan, artikel dan juga jurnal. Kaedah menganalisis data, analisis catatan harian fakta dan teori, menganalisis dokumen menggunakan aplikasi Atlas TI. Jangkaan penemuan memahami halangan dan cabaran akan dapat dilihat dengan lebih jelas di kalangan pengusaha dan anggota penguasa. Objektif ketiga, mengkaji model penyertaan awam. Kaedah pengumpulan data menggunakan data primer untuk membuat pemerhatian lapangan dan juga data sekunder melalui KTN, perkeliling, garis panduan, laporan, artikel dan juga jurnal. Kaedah analisis sama juga menggunakan aplikasi Atlas TI. Jangkaan penemuan membantu pemahaman terhadap model penyertaan awam dan penggunaan yang bersesuaian. Dan yang terakhir, bagi objektif keempat, menghasilkan prosedur operasi standard. Kaedah pengumpulan data menggunakan data primer, temu bual dan juga focus group discussion. Data sekunder KTN, perkeliling, garis panduan dan juga laporan menggunakan aplikasi Atlas TI. Jangkaan penemuan satu prosedur operasi standard akan dapat dihasilkan berdasarkan peruntukan undang-undang dan proses penambahbaikan yang dibuat memenuhi kehendak semua pihak. Kajian ini akan melibatkan 17 orang responden yang terdiri daripada pegawai PTJNAS dan juga pegawai daripada pejabat daerah dan tanah. Manakala 5 orang bagi setiap kategori juga akan dilibatkan, iaitu pengusaha yang mempunyai kelulusan dan juga pengusaha yang tiada kelulusan. Maklumat pengusaha diperolehi melalui laporan rekod tangkapan yang telah dibuat oleh PTJNAS dan juga PDT. Ini merupakan jangkaan hasil kajian yang mana sebelah kiri ini kita dapat lihat adalah SOP sedia ada, manakala di sebelah kanan ini telah dimasukkan elemen penyertaan awam yang mempunyai 7 peringkat, yang mana dia akan menambah baik SOP tersebut menjadikan satu aliran kerja yang baru. Perbincangan dan kesimpulan. Berdasarkan kajian literatur daripada pelbagai sumber bacaan, khususnya kajian-kajian dan penerbitan penulis terdahulu berkaitan konsep dan model penguasaan undang-undang, didapati bahawa terdapat pelbagai konsep dan model strategi penguasaan bagi mencapai objektif pematuhan perundangan oleh masyarakat umum. Model penyertaan awam juga dijelaskan dan diterapkan dalam kajian ini bertujuan untuk memperlihatkan isu yang dihadapi oleh semua pihak berkepentingan, termasuk pengusaha bahan bantuan pasir dan kuari di Negeri Sembilan, agar satu carta aliran kerja, peraturan dan dasar yang dibuat difahami dan dipatuhi oleh semua pihak berkepentingan. Ini selaras dengan saranan yang berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, bekas Ketua Setiausaha Negara, yang telah memperkenalkan konsep merakyatkan perkhidmatan awam dengan harapan agar setiap penjawat awam menyedari bahawa mereka adalah sebahagian daripada rakyat dan sesungguhnya lebih berupaya memahami kehendak dan aspirasi rakyat. Secara tidak langsung, penyampaian kerajaan menepati keperluan, kehendak dan aspirasi rakyat.
Itu saja pembintangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.